Okey, percubaan suara. 1, 2, 3, percubaan suara. 1, 2, 3. Okey, selamat datang ke channel iLab. Okey. Jadi hari ni kita ada satu kes iPhone 6s. Okay, so today we have an iPhone 6s which came in for the display or the backlight problem. So we are going to test the display first. Okay, let's turn on the phone with the power supply. Jadi kita akan cuba on dahulu telefon menggunakan power supply dan kita nak tengok apakah yang berlaku dengan telefon ni. Okay. Saya akan on dengan power supply dekat situ. Okay. Oops, sorry, salah tekan. Okay. Okay, jadi yang ni adalah iPhone 6s. Okay. Saya nak betulkan kamera sikit. Okay, jadi kita akan on dia. Okay, sorry, saya lupa nak set up saya punya ni. Okay, sepatutnya korang boleh tengok dia punya reading ya. Jadi dekat sini saya nak kena turn on dahulu saya punya power supply ni. Okay, jadi dah ada reading power supply dekat sebelah sini. Okay, jadi kita akan on dahulu dengan benda ni. Okay. Alamak, kena setting dekat power supply. Okay, on. Okay, dah on dengan power supply. Okay, the next thing is kita cuba on dia lah. Okay, sebenarnya yang ni salah satu simptom yang tidak normal. Okay, sebab bila saya single press sahaja, okay, kita dapat lihat dekat situ single press. Okay, saya akan cuba single press. Dia terus mencanak ke 200 lebih dan dekat sini kalau kita tengok ada macam Apple logo. Okay. Logo Apple ada, tapi backlight dia tak ada. Okay. Yang ni logo Apple ada dekat sini. Okay, saya nampak logo Apple. Okay. Kita cuba tengok dekat bawah mikroskop. Betul ke tidak logo Apple ada dekat situ. Okay. Jadi kita buka lampu. Okay, saya sambung semula dengan power supply. Dan kita cuba on lagi sekali. Okay. Jadi dekat situ ada logo Apple. Okay, kalau korang boleh nampak benda tu. Okay, ada logo Apple tetapi dia tak ada backlight. Okay. Jadi kita cuba dahulu. Okay. Dekat sini ada logo Apple. Okay. Sekarang kita kena pastikan telefon ni boleh boot ke menu. Okay, lap sikit. Okay, ada logo Apple dekat situ. Dan rasanya phone dah boot ke menu. Okay, jadi masalah dia sekarang, apa yang berlaku adalah telefon ni, kalau kita tengok reading power supply pada sebelah kiri ni, sebenarnya agak tinggi ya. Okay. Jadi saya okay, tak apa. Yang ni kita troubleshoot dahulu. Okay. Untuk tengok sebab mostly kalau yang macam ni saya rasa problem dia ada pada chip charging dia ni. Okay. Jadi dekat sini kita ada beberapa test point. Kita boleh cuba dahulu ukur pada test point ni untuk tengok charging chip dia normal ataupun tidak. Okay.
Jadi saya akan turn on saya punya multimeter. Okay. Pergi ke diode mode dan connect dengan software. Okay, jadi dekat situ korang boleh tengok ada reading diode pada sebelah atas. Okay. Jadi dekat sebelah atas ni ada reading diode. Okay. Korang boleh tengok reading diode dekat situ. Kita akan buat diode measurement. Okay. Pada bahagian connector. Okay. Jadi saya akan switchkan kepada kamera mikroskop. Okay. Jadi kita akan test dahulu reading pada bahagian connector ni. Okay. Jadi point dekat sini dia menghala ke 3 star. Okay. Yang ni mungkin ada dua penyakit. Dan kalau kita tengok dekat sini, ni dah tertanggal. Okay. Tak apa, nanti kita cuba solder balik yang tu. Yang benda paling penting sekarang adalah saya nak tahu 3 star dia normal ke tak normal. Okay. Jadi kita akan ukur dahulu menggunakan diode mode. Okay. Jadi kat sini ini memang ground. Okay, kalau korang tengok dekat display tu dia ada value dekat situ. Yang ni pun ada value. Yang ni tak ada value. Okay, dekat sini ada value. Dekat sini ada value. Yang ni indicate Trista punya problem. Okay. Jadi yang ni diode biasa. Okay. Dan yang ni adalah reverse diode. Okay. Kita test reverse diode dekat sini. Okay, ada value dekat sini which indicate chip 3 star tak normal dekat sini. Sebab standby dia, kalau kita tengok masa dia standby tadi, ada something wrong dengan telefon ni. Okay. Jadi tak apa yang tu, kita akan sambung untuk disassembly dahulu dan kita akan check pada bahagian connector. Okay. Okay, jadi rasanya boleh check terus kot. Okay. Yang ni tak ada backlight. Okay. Jadi bila telefon tak ada backlight, kita boleh fokus kepada area yang melibatkan dengan backlight sahaja. Okay. Jadi zoom sikit. Okay, jadi ini adalah connector display dan juga backlight. Kita akan buka software dahulu. Okay. Jadi software yang saya guna adalah Wuxingji. Okay, jadi ini adalah software Wuxingji dan kita akan buka model iPhone 6s kat sini. iPhone 6s. Okay, update yang terbaru daripada Wuxingji ni sangat-sangat, bagi saya dia okay lah. Okay, sebab update yang terbaru ni dia macam-macam ada dekat sini. Macam-macam fungsi ada dekat sini dan banyak jugalah benda-benda yang bagi saya sangat berguna lah. Okay. Jadi kita zoom sikit kat sini. Okay. Jadi ini adalah reading diode yang normal pada Wuxingji. Okay. Yang ni kalau kita nak displaykan voltage sahaja boleh. Resistance sahaja pun boleh. Tak nak display resistance pun tak apa. Okay. Nak gambar apa ni nama connector ni boleh, nak letak gambar pun boleh dekat sini. Okay. Jadi okey lah dia punya fungsi yang terbaru daripada Wuxingji ni, kira okey lah. Okay, jadi ini adalah nilai reference diode yang kita ada dan kita nak kena ukur lah. Okay, jadi saya akan tambahkan dekat sini display baru. Okay, supaya korang boleh tengok
Display capture. Okay, jadi terlalu besar ni. Okay, kita kecilkan dia. Tak payahlah benda ni. Okay, sebab saya nak tengok daripada remove. Okay, tak apa. Kita ukur sebab saya dekat display ni saya ada reading yang saya boleh baca. Okay, nanti saya akan korang boleh tengok display pada bahagian kiri atas. Okay, reading diode dia. Okay, untuk connector yang pertama. Okay. Okay, ini adalah connector yang pertama. Nilai yang sepatutnya kita dapat adalah 440. Okay, jadi dekat sini kita dapat 447. Okay, kira macam normal. Okay, jadi korang tak nampak sangat gambar meter ni. Okay, jadi saya tak tahu nak tukar warna apa, tapi korang tengoklah dekat situ. Okay, sebab saya nak sambung mengukur. Okay, jadi untuk fokus area backlight ni, dia ada beberapa connector yang kita boleh fokus kepada area backlight. Di mana connector untuk backlight, kita just pergi ke backlight saja. Untuk benda yang melibatkan touch ataupun display, kita pergi ke touch dengan display. Kalau untuk backlight, connector dia pada bahagian atas. Okay. Okay, jadi pada bahagian atas dekat sini adalah connector yang pertama. Okay, untuk backlight. Okay, jadi saya akan mulakan daripada sini. Okay, daripada atas ni. Okay, jadi reading dia 620. Okay, lebih kurang normal. Okay, the next. Yang ni OL Okay. This one. 600 lebih. Okay, jadi connector yang ni connector nombor 3. Okay. Sepatutnya reading dekat situ kita dapat 420, tapi kita dapat OL. Okay. Jadi back to desktop. Okay. Jadi dekat sini kita sepatutnya dapat nilai 420, tapi bila kita ukur tadi kita tak dapat 420. Jadi yang ni which indicate something might be damaged. Okay. Something might be wrong with the connector. Okay. Hey, connector. Something is wrong with the way. Okay. Jadi dekat sini dia ada bersama dengan satu filter. Daripada filter ni dia, kalau kita tengok dia pergi ke backlight punya IC. Okay. Jadi the first thing to do, okay, mungkin kita boleh check filter dahulu. Okay. Untuk tengok filter ni elok ke tak elok. Okay. Jadi saya akan switchkan kepada microscope view dan kita akan tengok sama ada filter okey ke tak dekat situ. Okay, jadi filter dia ni sebenarnya dekat dengan connector ni saja. Okay. Okay, by physical dekat sini, kalau saya tengok dekat sini by physical tu, memang filter ni dah blown. Okay. Filter ni dah terbakar sebenarnya. Okay. Yang ni, kalau korang tengok betul-betul dekat sini, filter ni dah terbakar sebenarnya. Okay, jadi saya cuba fokuskan sikit. Jadi korang boleh tengok bagaimana rupa filter tu. Okay. Jadi filter ni dah blown. Okay, dah terbakar dia. Okay, kita buang dahulu gam-gam di sekitar ni. Okay. Jadi filter ni dah tak elok saya tengok dekat sini.
Oh, lama. Okay. Tapi tak apa. Kita masih lagi ada traces dekat situ. Okay, sedikit traces yang available untuk kita tarik jumper. Okay lah, dekat situ ada masih lagi nampak macam ada harapan lah dekat situ. Okay. Jadi kita akan cuci sikit-sikit dekat sini. Okay, sebelum kita cuba apply jumper wire dekat situ. Okay. Okay. Kemudian kita akan berus sedikit. Okay, sebenarnya dia punya getah-getah ni agak serabut saya tengok dekat sini. Okay. Kita buang dahulu getah-getah ni. Okay. Clear dulu. Okay, dah clear dekat situ. Dan ada lagi sedikit gam dekat sini. Okay, kita kasih clear dulu gam. Wow. Bila clear gam sekali dengan benda ni tercabut. Okay. Yang ni pun. Yang ni. Yang ni okey. Yang ni tak okey. Okay. Okay, kita tengok dekat Wuzinji. Kalau saya tengok dekat Wuzinji, sebelah filter tu boleh abaikan sebab dia adalah kapasitor. Okay. Jadi yang dua ni adalah kapasitor. Okay. Tak apa, kita biarkan dahulu. Okay. Sebab sekarang kita nak pastikan dia ada backlight. Okay. Jadi kita akan applykan sedikit paste. Okay. Dahulu kat situ dapat ketak nilai yang normal. Okey, dah ada value dekat situ. The next thing adalah kita nak test sama ada telefon ni ada display ke tak. Okey. Okey, simpan dahulu.
benda yang pertama untuk masalah telefon ni, kita nak kena selesaikan dahulu masalah display dia ni. Okay, tapi saya tahu telefon ni charging dia tak normal. Okay. Jadi kita test dulu. Tengok display dia okey ke tak. Okay, dah sambung dengan power supply. On power supply. Dan cuba on dia. Okay, jadi untuk single click tu dia memang tak normal. Kalau kita tengok pada reading PSU tu dia macam nak naik tinggi. Tapi sekarang dia punya backlight dah back to normal. Okay, kita tunggu sehingga phone boot ke menu. Okay, sambil tu simpan dahulu alatan-alatan yang telah kita guna. Okay, iPhone is disabled. Touch okay. No service. Okay. Jadi untuk masalah-masalah lain, no service ni mungkin sebab dalam kedai saya, nombor ni nombor Maxis rasanya. Dalam kedai saya memang tak ada line. Okay. Unable to activate Touch ID on this iPhone. Contact your network provider if this problem continues to occur. Okay. Password dia. Okay. Setting. Kita akan pergi ke setting dan kita nak tengok dia punya best plan, general, about. Okay, modem firmware ada. Okay. Home button tak jadi. Okay. Kita cuba dial. IMEI display. Okay. Mungkin problem tu adalah pada SIM card ni. Okay, sebab telco ni kalau duduk dalam kedai saya memang tak ada ni. Okay. Jadi untuk the second case, kita akan inform kepada dia di mana telefon dia ni ada masalah dengan USB IC. Okay, sebab melalui diagnose yang telah saya lakukan, saya dapati yang ni ada problem dengan USB IC dia. Okay. Jadi charging dia mungkin tak normal. Dan telefon dia kalau kita tengok sekarang ni telefon tengah standby. Okay. Current consumption dekat screen tu kalau kita tengok 400, 300. Jadi yang ni problem yang macam ni dia akan membuatkan telefon tu macam bateri dia drain dengan sangat laju. Okay. Sebab 200, 100 lebih macam ni, 300. Okay. Kalau kita tengok reading current yang macam tu, okay, bila reading current ni dia tak normal, dia akan menyebabkan telefon tu consume lebih bateri. Okay. Okay, itu saja untuk video hari ni. Okay, sekiranya korang like dan suka konten-konten video yang macam ni, video saya repair, okay, boleh consider untuk like dan subscribe channel YouTube kami. Okay, jadi thanks all.